Ini surau. Ini tempat solat rumah Allah. Dah lah baca salah kau. Pakai dah betul-betul lah kau punya kopiah tu. Orang tengah nak buat kerja ni kau tak off telefon, ha? Hello. Hello. Aku nampak kerja kau nak lompat. Kau rumah macam mana lah? Duduk kat atas motor pun macam nak jatuh. Buruk betul tayamum dia. Boleh sempat sensitif lah dia ni. Dia kurang ajar boleh. Orang cakap sikit tak boleh? Ustaz, Jangan. jawablah tolong Ustaz. Mak piah jual ikan. Alah, mak manis ala amboi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Bagus. Fasholli li rabbika wanhar. Bagus. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, qalqalah. Abtar. Lagi sekali. Inna syani'aka huwal abtar. Bagus. Sadaqallahul azim. Belum, buka sebelah. Bismillah. Mak kau, apa hal? Aduh. Mahal lah motor ni. Apa masalah lagi ya? Kau cakap kau nak hantar tukar plug, tukar piston semua. Ni bukan masalah plug ni. Betul, timing ni. Habis cek lah. Jap, kau pergi tengok kat motor Ngit. Ngit, Dia dah tak betul. ada, Kau pergi ada tengok. ni. Dia mana boleh bercakap? Kau minta dengan dia. Alik. Aduh. Macam ni pasal payahlah dalam. Motor ni kalau bapak aku tahu ni. Bapak aku punya. Mak aku bawa pergi pasar. Okey. Tarbihim birijal. Try. Kau minta ah. Faja'alahum. Aku juga ingin. Kau jugalah. Aku segan kau kan. Bicara dengan hai orang tua, janganlah engkau tinggi suara. Kau datang, kau serang, sukati saja, tak kira di mana. Kau main motor di waktu senja, kau caw pula orang nak belajar. Kurang hajar, laga orang muda, langsung kau tak hirau. Kau pergi. Bagus. Alhamdulillah, bagus. Okey ya? Lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Ni motor saya ni tadi saya mainlah satu batu tadi. Race. Lepas tu tak tahu dia padam. Ada ni tak screwdriver? Apa tak nampak ke? Ini kedai motosikal ke surau? Petang-petang kan ustaz repair motor juga. Tak ada. Cakap lah elok-elok. Ini tak ada. Dah lah baca salah kau. Kau pakai dah betul-betul lah kau punya kopiah tu. Pelik aku tengok. Sekejap ni nak sadar Allah. Baca. Sambung. Bismillah. Oh bila kau sedar semuanya, hormat kian mati.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami untuk minggu ini bersama dengan saya Pak Su Samsul Rau dan Saya Rahmat Ihsan. ya. Dan kita tak ada seorang lagi sebab dia kurang ajar. Masuk set lambat. Call. memang, Ni lah projek adab tu yang satu susila tak ada sama sekarang. Dan ni nak buat ni? Tak tengok hormat orang ke? Sabar kejap lah. Kita dah roll, okey. Bagi tahu nama. Saya tengah call. Boleh sabar kejap tak? Baik, kita bersama lagi dalam Mesyuarat Tingkap #Anda Tanya Kami Pick Up untuk episod minggu ini. Sama-sama kita saksikan tadi bagaimana tentang Saya tengah bercakap. Boleh tak tolong senyap? bagaimana dengan topik hari ini. Dia yang kurang ajar, kita yang kena minta maaf. Itulah dia. Aku backhand kang. Ya. Adab kian mati sekarang. Adab kian mati. Hormat kian mati. Adab lah. Hormat kian mati. Yang membawa maksud sekarang ini ramai di antara kita ataupun sekarang ini tentang cerita adab dah Dia mula tengah hilang. cerita pasal apa? Adab. Tak ada Hormat adab. kan? Hormat kian mati sekarang. Adab ke hormat saya nak tanya? Dia benda Hormat. yang sama. Dia benda yang sama. Yang kurang ajar. Bukan kurang ajar. Kalau kurang ajar. Erti kata lain juga, adab sama dengan makna perkataan kurang ajar, sama dengan perkataan kurang asam, sama dengan perkataan kurang cerah, sama dengan perkataan Saya dah lama tak sunatkan orang. Hello. Yang kurang ajar Kalau nak kurang ajar lagi bukan macam tu. Jangan. Hello. Bila kau sedar semuanya, hormat kian mati. Andai kita dah tak pandai nak hormat, nescaya anak bangsa tak selamat. Andai kita tak tunjuk contohnya, nanti anak dan cucu kita akan binasa. Ngaji pun tak betul. Start sekali. Orang dah tolong ni pun. sambung. Boleh start. Kau try. Ni kan? Dekat sini, belakang. Okey. Baik. Mana mau je pakai helmet, Ren? Assalamualaikum anak-anak muda yang dihormati Allah Subhanahu Wa Taala. Tahukah anak-anak muda, ini surau. Ini tempat solat rumah Allah. Tak baik kita buat bising. Kami berdua ni pula sedang membaca Al-Quran kalamullah. Kalaulah tak ada hormat, kalaulah tak ada adab dengan rumah Allah dan juga orang yang sedang membaca Al-Quran, janganlah buat bising dekat tempat sini. Ni tengok, duduk dekat atas motor pun macam nak jatuh. Cuba duduk elok sikit. Ustaz memang cakap baik sikit Ustaz. Kawan saya dia memang macam gini Ustaz. Tengok tu. Tengok tu. Alamak apa lah kutuk pula kawan saya. Dah naik. Gerak. Ayah nah. Alah, jam ngaji dia tu kutuk pula. Alamak, apa benda Ustaz ni? Cuba hormat sikit. Orang dewasa, orang tengah baca Quran. Nak hormat macam mana? Alah, Ustaz dia Ustaz kutuk lah. Ya. Andai kita tak tunjuk contohnya, nanti anak dan cucu kita akan binasa. Akan binasa. Selamatkanlah kami ya Allah. Sikit
Pemirsa yang kita sama-sama tengok tadi, Ya. bagaimana sekarang ni kurangnya hormat kepada orang yang lebih tua. Orang sedang solat bising. Ya. Orang sedang buat orang tengah semayang dekat surau, bunyi motor pang pang pang. Orang bertayamum. Contohnya Dan sepanjang program kita Tayamum. Tayamum pun diganggu. Tahu tayamum tu apa? Tayamum tu kalau kita pergi semayang, Ya, betul tayamum. Buruk betul tayamum. tu tayamum kan Ustaz, betul. Ustaz, Jangan. jawablah tolong Ustaz. Apa puncanya sampai hormat kian mati ni? Apa Saya punca dia? bila cerita pasal hormat, adab ni saya sendiri kena banyak muhasabah lah. Kadang-kadang Betul. saya bergurau dengan Pak Su. Betul. lebih Memang kurang. kurang ajar sangat Ustaz ni. Kita Kadang-kadang. tengok. Memang sebab kadang-kadang kita bukan tak nak hormat dia, tapi kurang ajar sangat dia. betul. Anak siap. Hari ni saya aku kira 7 kali tu dia sebut kurang ajar. Jadi tuan-tuan dan puan, bila cerita pasal adab, hormat, saya teringat kata-kata Imam Syafi'i rahimahumullah. Imam Syafi'i belajar dengan gurunya 20 tahun tentang adab, 10 tahun tentang ilmu. Mongolia. Saya nak cuba suara yang Imam Syafi'i bukan kat Mongol. Imam Syafi'i dulu dekat mana? Dekat Gaza. Oh, bukan kat Mongolia. Ini Gaza. Gaza. Saya tengah belajar benda ni. Itu kalau yang bunyi tadi gegak. Gegak. Hitam. Okay, dia bukan dia daripada Mekah, dia belajar di Madinah dan kemudian Tak, Imam Syafi'i dia lahir di Jerusalem ataupun di Baitul Maqdis. Kemudian maknya adalah seorang ibu tunggal. Ni saya nak nasihat pada ibu-ibu tunggal dekat luar sana. Kalau ibu tunggal bukan ibu tunggal, mungkin ibu tinggal. Lain tau. Lain, betul. Dia ditinggalkan ataupun dia tiada kehilangan suami. Jadi ibu tunggal jangan putus asa, sebab Imam Syafi'i adalah satu contoh bahawa anak yang lahir daripada kekurangan kasih sayang ayah tetap juga boleh menjadi imam besar, sebab selagi mana mempunyai sokongan kuat daripada ibunya. Maka Imam Syafi'i punya mak jual tanah dia, jual rumah dia di Gaza, jual rumah di Jerusalem, pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Di sanalah baru Imam Syafi'i belajar bertemu dengan guru-guru yang mursyid, guru-guru yang betul. So nak kata kat sini mak sangat memainkan peranan. Dan lahirlah Imam Syafi'i ni bila duduk dengan guru-guru. Sabar Ustaz. Ni tak ada kurang ajar. hormat kan hilang. Orang tengah buat kerja ni kau tak off telefon Tutup. Tutup. Tahu pun. Dah kiri kanan dia pergi. Saya buang iPhone ni. Buang. Jangan buang sekarang. sedekah. Buang sekarang. Dah buang dah. Dekat je. Jauh sikit. Jangan dekat je. Mahal. Dah buang mahal. Buang betul-betul. Janganlah. Alah, jangan murah ke beli. Nampak orang dah tunggu. Aku campak je. Janganlah. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya, kenapa sekarang ni saya banyak nampak orang yang menghina dan tak menghormati agama lain? Kenapa perkara ni dalam ranah Islam? Nak tanyalah, mohon penjelasan Ustaz. Harga dia RM10,000. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali lagi di Mesyuarat Tingkap #Anda Tanya Kami pick up. Aku dah cakap. Dev, tengok. Pada tadi kurang ajar call lagi. Black tak cukup ke? Tajam. Nampak? Kau tajam lah, kau tajam. Bukan sifat kurang adab ni bukan saja kepada manusia, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada haiwan, kepada Agama alam sekitar, lain. agama lain pun juga. Allah. Sama macam soalan Vox Pop tadi kan? Vox Pop kita tadi. Bagaimana Ustaz? Kita nak bukan kata nak menghuraikan, tapi rasa hormat kita sesama kita pada agama lain. Dia macam ni cerita dia ya. Cerita dia macam kita ni semua agama Islam kat sini. Black agama Islam yang Black. Tanya je Black, janganlah la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Black sempat sensitif lah dia ni. Dia kurang ajar boleh. Orang cakap sikit tak boleh. Saya ada Asyhadu sentap. an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Jangan kuat sentap lah Rasulullah. Black. Tak, saya ada soalan sekejap gini untuk Ustaz. Jawab dulu soalan tadi. Okey, jadi soalan berkaitan tentang adab ataupun hormat kepada agama lain, ia dituntut oleh Nabi SAW. Bahkan dia adalah dituntut oleh Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 108. Allah kata apa? Janganlah kamu menghina agama lain. Jika tidak nanti mereka akan menghina sembahan kamu, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mereka tidak mengetahui. Yalah, orang tak tahu apa. Tiba-tiba kita hina, dia akan balas hinaan
penghinaan balik Betul lah. lah. Macam kita kutuk kan ni. Nama ni bapak kawan-kawan dulu. Kawan-kawan saya panggil nama bapak saya. Mak Pia jual ikan. Woo! Dia macam tu. Lagi seluruh tu. Ada lepas tu saya pun kutuk balik. Bapak dia, Mael, tarik wayar. Bapak dia kata MB. Tarik wayar. Wayar. Panggil dia wayar. Mahal kan. Macam kawan saya sekolah dulu ada seorang nama bapak dia Hashim macam tu kerja. Salah. Ustaz pun pernah buat salah nampak. Kawan saya. Oh, kawan Ustaz. Jadi nak kata semua orang dia kalau mula menghina dia akan cari sebab untuk menghina balik. Jadi kalau macam tu bila orang menghina kita ataupun orang menghina agama kita hanya perlu diam dan cakap lakum dinukum waliyadin. Agama engkau agamaku. Lakum Dinukum waliyadin. Jadi Lakum dinukum waliyadin. Ya. Ingat tu wahai sahabat-sahabatku sekalian. Hilang. Kalau ada orang yang berkata begitu rupa tentang agama kita, Ya. lakum dinukum waliyadin. Ustaz, dia perkataan pula orang kata hormat kian mati. Ya. Kadang-kadang kita nak membahasakan diri macam Black ni tak pernah nak mengaku diri dia macam saya ni Pak Su mengaku Saya- diri. Tak saya ada. cakap macam ni, Dia saya. dia main aku je. Ni sekarang saya. Mana ada Ni saya Pak Su. Pak Su ataupun cuy dia panggil saya. Wah hancur je. Betul. Dia nampak kecil. Aku nampak kecil aku nak lompat. Iya. Jam kan. Leman ni memang wajar. Ada juga ustaz lah. Bukanlah ustaz ni ustaz Ahmad lain. Ada ustaz lain Mat lain. Mat. Dia tak ada langsung hormat orang. Dia nak dihormati tapi dia tidak menghormati. Betul. Sebab saya ada dengar kata ulama, kalau kita nak dihormati, kita kena menghormati. Kalau kita nak disayangi, kita kena menyayangi. Hormat kian mati ustaz. Macam mana ni ustaz? Ni contoh, Orang tak hormat orang nak macam panggil panggil. Maka antara bahasa, kita bahasa. Oh, macam saya dengan abang saya panggil gualu. Lu pahal. Lu. Ni gua. Lu tahu ni gua. Aku ni gua. Kata ni yang penyokong Liverpool banyak kumpul tu. Aku tampar juga. Jangan sebut lagi sekali Ustaz. Sebut Liverpool sekali lagi. Sebab dia gua tu. Aku cakap tutup. Saya cakap tutup ya. Jawab Ustaz. Tolong jawab Ustaz. Ya, tadi saya sebut dah pada awal program tadi saya kata ia bermula pada rumah mengajar tentang adab dan akhlak. Tapi bila saya pergi ke negara-negara barat, contoh saya pergi ke Australia, bahkan ada negara Asia yang maju seperti mana tu antara tak ada adab tu. Mak saya pantang minum ni. Betul. Ini saya nak merealisasikan program ni supaya nampak kurang hajarnya saya. Ya, faham. Kenapa tak kaki atas meja biar berealisasi kan betul? Betul berealisasi. Tu takut kalau saya keluar sana kena pijak dengan orang kat luar sana tu. Ya, faham. Cepatlah Ustaz. Jadi tadi pasal dalam keluarga. Macam tadilah mak kita ajar jangan makan berbunyi. Ya. Contoh bila jumpa pak cik ataupun orang tua cakap pak cik, abang tu semua dia ajar di rumah. Tapi saya tengok di negara maju mereka bukan hanya ajar di rumah tapi ajar di sekolah mereka. Walaupun negara mereka bukan negara Islam, Jepun bukan negara Islam dan negara Australia bukan negara Islam, tapi pada umur darjah 1 sampai darjah 3, 7 tahun hingga 9 tahun, mereka dia ajar di sekolah tentang adab, tentang kehidupan, tentang bagaimana nak berinteraksi dengan manusia. Saya tengok darjah 1. Habis takkan selama dia berinteraksi dengan binatang? Ya betul, tapi cara untuk berinteraksi dengan manusia. Jumpa manusia tapi cakap macam haiwan kan. Saya tak faham tadi. Oi. Macam tu kan contoh. Kan? Walaupun kita nampak banyak gagak. haiwan. Walaupun kita nampak gagak. Tapi tadi bunyi kuda Pak Su. Alah. Pak Su ni lagi satu dia asyik gagak-gagak. Apa tak ada binatang lain? Tak. Sebab Dia ada ulama sebut tanda-tanda nak ambil ujung nyawa. itulah tanda-tandanya orang kurang. Dulu Pak Su kan nak ceritalah. Pak Su izinkan Pak Su berdiri sekejap. Kalau dia bangun Izinkan ni, Pak Su berdiri saya sekejap. takut. Dulu kalau Pak Su nak lalu depan orang tua. Ya Pak Su. Contoh saya orang tua. Okey. Pak Su nak lalu depan tak boleh, kena tanya Pak Cik. Contoh. Okey, saya orang tua. Okey, jalan. Pak Cik, Ya, apa ni anak muda? boleh tumpang lalu? Nak pergi mana? Saya nak pergi kedai kejap. Sekarang tak boleh lah. Saya minta maaf, laluan ni memang tak boleh lalu. Tengah turap. Tumpang lalu belakang. Minta maaf sekali lagi. Jangan lalu belakang dan depan saya. Nak lalu depan rumah orang lain. Lompat. Pak Cik. Okey lah. Ya. Tumpang lalu Cik. Nak pergi mana nak? Saya nak pergi kedai sana Cik. Ni tolong belikan rokok untuk Pak Cik. Nampak? Dia Nampak? Itu dia cara. kirim. Lalu tumpang lalu Cik. Sila. Tangan siap tunduk. Nampak? Dah keluar set. Ni Keluar set. Okey, baik. Jadi tuan-tuan, terima kasih kerana bersama kami. Mulai hari ini saya lah host anda. Kerana host kita hari ni nak berlakon pula. Berlakon saja. Okey. Baik. Jumpa lagi hanya di dalam mesyuarat pick up. Anda tanya, kami pick up. Lepas sini. Hari ni betul-betul saya kurang ajar je. Tapi last kali sekarang.
Betul. Oh, program artis mana? Sendu? Samsul kau. Saya tak ambil lah, follower dia sikit. Saya nak ambil yang artis yang famous je. Macam tu lah saya, level saya. See my level. Why bother? Oh, jok banyak lah sekarang, Black. Jom minta. Ustaz akhir zaman. Yalah. Tengok. Alah, aku Ustaz akhir zaman. Korang tu artis akhir zaman tau. Dia cakap dia paksu tau. Kenapa tunjuk korang? Tak ada masalah dia. Ini ada orang kata sebahagian daripada tanda-tanda akhir zaman. Apabila ilmuwan dah mula letak harga mahal-mahal. Itulah dia. Saya cuba hubungi dia sebelum ni. Nak sharing aja, tengok dulu view Black Hanifah berapa follower. Patut ke aku nak tag dia? Ya. Follower tak ramai. Tak payahlah dok benda ni. Tak payah. Kau orang yang suruh aku buat kau ajar tadi. Oh ya. Tahu takut. Baik. Ini semua adalah lakonan semata-mata. Kerana kami nak ambil satu soalan dari media sosial, dari Twitter. Yang bertanya tentang rasa hormat sesama kita sudah semakin mati apabila berlainan fahaman politik. Ya, betul. Jadi bila cerita pasal politik ni, kita kena ingat politik ni hanya alat. Sama macam mana Profesor Dr. Soekarnodewi sebut tentang kemodenan pun alat juga. So politik ni alat. Ada orang guna warna biru gelap, ada orang guna warna biru cerah, ada orang guna warna hijau. Warna apa pun sekalipun, kelabu tai kucing punya warna pun kalau ada nanti, tetap ia hanyalah alat. Pak Leman datang ni. Pak Leman ni aku tak tahu. Dia nak pergi cari makan. Tak nak pergi ni pacak bendera politik tu. Iyalah tu. Ni dia ni. Penyokong tegar tu. Penyokong tegar. Jadi warna apa pun bendera kita, kita ulang, warna apa pun bendera kita, tetap nanti kita akan dikafankan dengan kain yang putih. Tu kena ingat. Kita orang macam mana pun bila masuk saf solat, orang tak tanya berkaitan tentang apa parti politik kita. Sebab apa? Sebab parti-parti politik ni wujud zaman sekarang. Zaman Nabi SAW tak ada. Jadi ia hanyalah wadah, hanya platform, hanya alat untuk kita mencapai matlamat kita. Kalau kita rasa yang ini boleh mencapai matlamat daulah Islamiah untuk menegakkan Islam, maka inilah yang kita ikut. Ataupun inilah daulah ataupun platform yang kita rasa lebih adil, tidak ada diskriminasi, itu pilihan kita. Diskriminasi menjatuhkan aku. Sam. Situ je saya tahu. Aku baru nak Sam. Jadi bila kita tahu bahawa benda ni hanya wadah, hanya platform. Wadah tu apa? Wadah tu maksudnya platform. Maksudnya tempat untuk kita menabur bakti. Wadah. Okay. Wardah nama pun perempuan. Urdah. Tutup. Penutup. Saya tanya wadah je, tak payah. Kedah negeri. Pirah. Jalan. Saya balik sekarang. Jangan. Kau balik, suruh potong gaji kau. Tak ada Black. Sebab saya kalau terangkan sesuatu, saya suka pandang awak pandang bakso. Nampak walaupun gelap, suka memandang saya sebab saya ni terang. Macam mana tu? Kan, masalah dia nampak. Oh, iyalah panas sebenarnya. Bagi pendapat saya, memang hormat ni adalah perkataan yang main tau. Perkataan utama. Tanpa hormat, apa saja boleh disalahkan dah. Kalau sekiranya awak ada niat yang baik pun, tanpa hormat, dia jadi salah. Apabila awak tidak pandai menyampaikan pada orang yang awak nak sampaikan, apabila pada pihak-pihak tertentu, kalau kita ni orang kata orang timur ni bukan sahaja hormat manusia sebagai manusia, daripada peringkat umur kita hormat. Jadi menghormati ni bagi saya, terutama dari sudut menghormati orang-orang yang lebih berusia, menghormati itu adalah disaling tau. Dia saling antara orang dewasa, orang muda, orang tua, semua sama. Semua kena hormat. Tinggal lagi budak-budak, dia menteladani. Kalau awak tidak menunjukkan hormat, dia tidak ada apa nak diteladani. Dan benda ni bertambah parah apabila ada satu layer yang tak nampak siapa. Contohnya apabila berada di alam maya, social media. Kita tak nampak siapa tahu dekat di sebalik nama ni. Dan mungkin tipu je. Nama dia bukan nama sebenar pun. Gambar profil dia pun bukan gambar sebenar pun. Tapi kata-kata dia berbahasa, beradab, bersopan tu dah kurang. Makin mati, maknanya makin hilang. Jadi kalau kita komen benda-benda yang kita tidak suka, kita komen benda-benda yang kita rasa tidak bagus, kita komen dalam konteks bahasa yang baik, bukan melepaskan. Jadi saya rasa hormat ni perlu ada di mana-mana, tak kira peringkat umur, terutama orang-orang yang dah berusia dewasa. Kerana budak-budak kecil tanpa contoh, dia tak ada apa nak teladan. Walaupun berbeza ideologi, kita kena ada satu sikap, yakni saling menghormati. Dia mungkin betul, aku mungkin salah. Maka dekat situ kita akan faham bahawa hidup ini, yang bila mana kita memahami sisi pandang orang lain, buat hati kita tenang. Saya teringat dulu
Ramai Pak Leman sini Memang biarkan dia. Tapi saya ingat dulu saya dengan kawan saya ada berbeza pandangan tentang satu hal. Pendekkan cerita hal agama lah. Lepas tu ustaz saya dia keluarkan satu kotak, nama tu kotak ajaib. Kotak apa? Kotak ajaib. Bukan Dia kata, konteks, Bukan konteks, kotak ajaib. Dia kata, Rahmat, kamu tutup mata. Saya pun tutup mata lah. Dia tanya kawan saya, saya dengarlah suara dia kan. Kamu nampak tak bentuk apa kat kotak ni? Kawan saya kata nampak. Diam-diam, tunggu Rahmat buka mata. Sekarang kamu pula tutup mata, Rahmat pula buka mata. Panjang sikit cerita Dia kata, Rahmat, kamu nampak tak bentuk apa? Ada masalah kita? Ada masalah? Tak. Memang program ni untuk ustaz je. Jadi ustaz dia kata kat saya, Rahmat nampak tak bentuk? Saya kata nampak. Okey, tutup mata balik dan simpan jawapan tu. Maksudnya sekarang dia ada pandang kotak yang nampak satu bentuk. Rahmat pandang kotak ada satu bentuk. Okey. Sekarang dua-dua buka mata, jawab serentak. Bentuk apa kamu jumpa? 1, 2, 3. Kami jawab serentak. Seorang jawab bulat, seorang jawab petak. Saya jawab petak. Kita cuba Pak Su cakap bulat tau. Bulat. 1, 2, 3. Bulat. Jadi tak. Lemah. Kotak yang sama, kotak yang sama, bentuk berbeza. Harga yang sama, bilik berbeza. Bilik yang sama, betul lah. So maksudnya pandangan masing-masing lain-lain berbeza. Kenapa beza? Lepas tu saya kata, kotak sama kot. Tok guru saya kata, kotak sama kot, kenapa beza? Rupanya, tadi kawan saya, contoh nama dia Samsul nampak bahagian atas, bulat. Saya nampak bahagian tepi, petak. Sisi. Rupanya benda ni adalah silinder. Faham? Bulat ke atas, petak ke tepi. Jadi dia kata, Samsul tak salah, Rahmat tak salah. Hanya sisi pandang saja yang berbeza. Okey. Jadi, jangan kata dia salah, jangan kata awak betul. Cuba cantumkan pandangan tu supaya kita nampak lebih syumul, lebih menyeluruh. Di situ kita akan nampak. Kadang-kadang betul lah. Jadi berlainan pendapat membuatkan kita rasa hilang adab. Contohlah, macam engkau kata engkau minat Hani Dalisha. Aku minat dengan Hani ni siapa Pak Cik? Hani Dalisha. Hana. Hana. Dia sebab dia terikut-ikut nama saya Hanifah. Jadi Dalisha. Hani Dalisha tu suami dia je boleh panggil Hana Dalisha. Hana Dalisha. Dia. Saya minat, katalah saya minat dekat Ni saya tahu siapa dia. Wan Maimunah. Ya, betul. nanti viral nanti. Ukasha Sandros. Ukasha Sandros. Ukasha Sandros tak viral. Wan Maimunah viral. Apa ni? Ini semua tidak adil bagiku. Kita cuma berbeza pendapat, tak salah. Okey, contohlah. Jangan kita nak bergaduh kerana pendapat. Kenapa kena guna nama dua nama? Pasal artis, pasal apa kena mengena tadi cerita tu? Cuma yang cakap, macam contoh Wak suka Black suka nasi lemak, Pak Su suka lontong. Kan senang. Adab tak ada lah sekarang Ustaz. Bukan isu adab. Ni Ustaz, saya ada soalan saya nak tanya Ustaz. Ni lah. Saya tak nak lah. Saya tanya. Telefon bunyi lagi. La ilaha illallah Muhammadar Itu Rasulullah. tandanya. Memang tiap episod nak bunyi kan pun. Saya kita jumpa lagi selepas ini. Bersama tingkap hashtag anda tanya kami pick up. Tapi nampak macam saya kurang hajar sekarang ni. Saya tak kurang hajar. Bukan orang awak call saya. Saya yang nampak kurang hajar. Faham sikit kerja saya. Assalamualaikum. Call lagi. Jawab je lah. Hashtag anda tanya kami pick up. Dan terima kasih kepada Sarah Akustika. Tanpa mereka ni siapalah kita. Terima kasih banyak-banyak. Tapi jangan lupa ucap terima kasih kepada pemegang payung kita. Teruna Litar. Para payung. Dah gerak. Orang nak syuting korang ni apa kat sini? Senyum setengah-setengah dah. Terima kasih banyak. Yelah lah. Orang dah tak nak. Dah tadi je. Hormat. Terima kasih bang kena cucuk. Tahu kan kita orang marah apa dengan Leman. Leman selalu buat orang macam itulah. Kufur nikmat. Kenapa saya pula dia kata kufur nikmat? Saya nak syuting dah, diorang kacau lagi kat sini kan. Baik. Ini kita dah sampai. Tapi kesian member tu. Lepas kena cucuk macam bocor. Dia aku punya belon. Badan dia besar belon angin. Okey. Hormat kian mati. Ada soalan? Saya ada soalan. Okey, ini saya lah. Saya nak kepastian kan. Saya nak confirmation daripada ustaz.
Okey, di mana saya dengan adik-beradik saya, iaitu kakak dan juga abang saya, daripada kecil tu memang saya panggil adik, bahasa diri adik. Tapi bila saya dah boleh bercakap secara terus dengan diorang, saya dah mula menggunakan perkataan gua lu. Memang tapi memang benda tu mak saya marah. Ayah saya, apa ni cakap dengan abang ni, tapi dah terbiasa. Mungkin panggilan tu dah macam abang saya pun, gua punya ni lu ni, gua lu. Sebab persekitaran saya pun pada ketika itu memang kebanyakan bahasa macam tu. Saya pula macam tu juga. Saya tak bahasakan diri saya. Dengan keluarga ni saya mengaku diri saya aku. Tapi abang, mak, ayah, tapi aku. So macam mana? Dia macam ni, bila benda tu dia tengok konteks. Patah balik cerita konteks. Baik, saya suka. Konteks. Bila konteks, kita patah balik macam keluarga korang dah setuju dengan benda tu. Wow. Kita korang kan rapat kan. Okay. Bila keluarga kita dah setuju dengan benda tu, maksudnya dah telah jadi uruf kebiasaan, adat dalam keluarga kita, gua lu ni tidaklah kata tidak menghormati. Tapi itu disepakati bahawa tak ada masalah, maka dibenarkan. Tapi kalau abang rasa ofensif, maksudnya bila kita kata panggil gua lu, dia rasa, apa hal kau cakap dengan aku gua lu ni? Maka kita kena tukar tone balik. Sebab apa? Sebab dia tak bersetuju. Dia rasa bahawa kita sedang tidak menghormati dia. Jadi kalau macam Pak Su, mak okey, kata aku, tak ada masalah. Ayah kata okey, so tak ada masalah. Tapi kebanyakan dulu memang ada bahasa aku, kau. Sampai kan ada orang cakap, debatkan. Kalau dia cakap baca aku, kita dengan Tuhan pun, kita dengan Allah pun, kita mengakukan diri kita aku, ya Allah, ya Tuhanku. So dekat situ itulah kata ganti diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita guna aku tu, tak rasa kita tidak menghormati Allah, tapi memang digunakan kebiasaan adat kita. Bila berdoa menggunakan aku, so tak ada masalah. So samalah konteks tadi. So kalau kita jumpa cikgu, kita kata aku, dia rasa kurang ajar, awak jangan kurang ajar, kena tukar terus, minta maaf cikgu, saya salah faham. Jadi dia patah balik cerita. Hello. Hormat kian mati sekarang kan. Okey, saya minta maaf. Saya memetik kata-kata Imam Bukhari, Imam Ghazali kalau tak salah saya. Apa dia kata-kata? Yang menceritakan tentang aku lebih menghormati orang yang beradab daripada orang berilmu. Jadi conclusion Ustaz. Bila Imam Ghazali, Imam Syafi'i, bahkan imam besar semua menyebut tentang akhlak, hormat ni adalah benda yang paling penting. Sebab apa? Kita tengok dekat akhir zaman, dekat zaman kita sekarang ni, ramainya orang berilmu tapi tidak mempunyai adab. Itu adalah benda fakta paling ampuh, paling kuat. Sebab apa? Kita tengok bahawa dengan jelasnya orang mempunyai PhD, orang mempunyai macam-macam kelayakan, tapi akhirnya bila dia pergi ke masyarakat, dia buat orang sakit hati. Sedangkan Nabi SAW sebut apa? Nabi itu penyempurna bagi akhlak, dan sebaik-baik akhlak itu adalah Nabi SAW. Jadi Nabi ni orang yang paling tahu, paling berilmu. Tidak pula Nabi rasa bahawa Nabi boleh tidak menghormati orang lain. Bahkan Nabi SAW juga menghormati perempuan Yahudi yang berkata buruk tentang dia. Nabi menghormati orang yang membenci Nabi SAW. Sebab apa? Hormat inilah membuatkan orang yang benci kita pun akhirnya rasa malu dengan kita. Jadi kat sini kita kena ada penghormatan kepada orang lain untuk kita mendapat kehormatan. La yarham wa la yarham. Kalau siapa yang tidak menyayangi, tidak akan disayangi. Satu lagi Ustaz, last sebelum kita tutup. Sebab sekarang ni adab anak-anak kita, anak-anak muda dah semakin hilang. Guru pun dia tidak ada hormat. Baru-baru ini viral Ustaz, selepas ambil peperiksaan, budak-budak yang ambil periksa dia tulis perkataan dekat belakang Ustaz, dia tulis tak apalah ni dalam betul, itu semua orang tengok benda tu. Dia tulis perkataan tu. Astagfirullah. Tak boleh sebut tak boleh. Hormat hilang. Okey, saya setuju. Boleh sebut. Boleh kan? So benda tu nak bagi orang clear. Semua orang tahu benda ni viral. So macam mana Ustaz benda tu Ustaz? Dah makin kian pudar. Kian haus. Ya, bukan haus, kian jauh. Aku haus. So, dalam konteks macam mana yang sesuai digunakan untuk mereka-mereka ini? Dia macam ni, saya percaya budak-budak tu masih belum elok akalnya. Dan saya percaya kita juga dulu pernah ada kita yang kita kata kita terkhilaf dan kurang ajar. Nakal kita. Tapi bila sampai tahap nakalnya mereka bangga dengan kenakalan mereka. Mereka rasa mereka ni betul. Kat sini kita mula fikir berkaitan dengan sistem pendidikan kita, di mana lompongnya. Bukan sistem pendidikan maksud saya kat sekolah semata-mata, tapi bagaimana budak tu 16 tahun, 17 tahun daripada kecil sampai umur SPM, yang mereka dah mula menanggung dosa mereka sendiri, tapi mereka tak sedar apa yang mereka lakukan itu adalah salah. Kat sini kita kena mula fikir bahawa ini serius. So serius. Saya nak pergi deal lagu sebelum tutup ni. Saya deal lagu je. Lalu belakang, hormat, lalu belakang. Saya minta tumpang lalu depan. Belakang.
Baca kat baju saya ni. Baca kat baju saya ni apa ni? Tajam ni. Tajam. Saja nak bagi kena lah. Okey, Jadi kita dah mula risau sebab kita risau mereka yang umur 17 tahun ni, mereka lah yang kelak akan masuk universiti, mereka lah yang kelak akan jadi pemimpin negara, mereka yang kelak akan jadi isi kekosongan jabatan-jabatan. Tapi saya masih lagi husnuzon bahawa mereka masih belum lagi capai tempoh kematangan. Saya doakan moga adik-adik ni bertaubat dan jangan lagi berulang perkara ni, tapi ia bermula pada keluarga tuan-tuan dan puan. Ya, betul. Saya juga ingin memetik kata-kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika ingin melihat generasi akan datang, lihatlah generasi sekarang. Maka kalau sekarang ini kita tidak ada hormat, kita tidak ada adab, kita tidak ada akhlak, maka masa hadapan kita mungkin juga akan hilang adab, akan hilang hormat, akan hilang adab. Ada yang hilang kepala ni. Baik, kalaulah anda suka, kalaulah anda meminati mesyuarat tingkap #anda tanya kami pick up. Terus bersama dengan kami lagi minggu hadapan, hari dan waktu yang sama di Awesome TV. Memang awesome. Sopan santun anak Melayu, senyum terukir bila disapa. Dalam pantun ku kirim rindu, rindu mengalir di dalam kata. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, dipandanglah manis ala amboi, anak siapa? Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, ku pandanglah manis ala amboi, anak siapa? Mari sini cepat. Ni kameraman kita ya. Habis tak bukan. Pohon kepada M. Kilau ya. Di tengah uluh beridu. Adik di sana, abang di sini, di tengah-tengah rindu menunggu. Semuanya nikmat. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, semua manis ala amboi. Anak siapa? Anak siapa? Anaklah Cik Leman. Lemak manis ala amboi, santan kelapa ala amboi, pandangnya manis ala amboi, anak siapa? Ayam. Tinggi suara, kau datang, kau serang, sukati saja, tak kira di mana. Kau main motor di mampu ya aku dapat pelakon macam ni. Pala semua tak betul masuk ayat. Kamera roll. Kurang ajar. Hanya orang action. Langsung minta kau hilang. Oh bila kau sedar semuanya, hormat kian mati. Andai kita tak pandai nak hormat, nescaya bangsa kita tak selamat. Andai kita tak tunjuk contohnya, nanti udah tak nak, dah tadi je. Kita akan binasa. Tahu kan, kau marah apa dengan kawan?